بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita rasanya muka surat 45 cabang iman yang ke-25. Betul dah? Okey. Jadi cabang iman yang ke-25 adalah haji. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Terjemahan, Allah Taala mewajibkan kepada manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Al-Imran ayat 97. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maksudnya, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Maksudnya, sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di sini adalah antara cabang iman adalah mengerjakan haji. Antara cabang iman adalah mengerjakan haji. Imam Al-Qazwini mendatangkan 3 ayat daripada Al-Quranul Karim yang menjadi sandaran kepada bahawasanya antara cabang iman adalah mengerjakan haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan berkenaan dengan haji yang perbincangan secara mendalam, waktu kita perlu kena belajar di dalam kitab fiqh. Baik. Cuma secara ringkasnya, haji ni makna benda sebenarnya haji. Haji sebenar makna dia lah, makna haji adalah al-qasdu. Itu makna haji. Haji ni makna dia qasad. Kita buat haji ke Baitullah dengan makna kita qasad menuju kepada Baitullah. Itu makna haji mengikut istilah, mengikut lughah. Manakala haji mengikut istilah ulama adalah qasdu baitillah li adai faridatil hajj. Kita qasad kepada Baitullah untuk menunai fardu haji. Kita qasad, apa qasad? Kita pergi ke sana untuk melakukan ibadat, itu yang dinamakan sebagai haji. Dia umrah dia berbeza dengan haji. Dia umrah lain, haji lain. Kita kena tahu ibadat umrah dia berbeza dengan ibadat haji. Kalau umrah ni makna dia ziarah, tu umrah. Umrah ni makna dia umrah bahasa Arab. Makna dia kalau kita nak terjemuh kepada bahasa Melayu, umrah ni makna ziarah. Kita ziarah ke Baitullah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang dinamakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan ibadah. Itu makna umrah. Jadi haji makna qasad, umrah makna ziarah. Kita qasad kepada Baitullah untuk mengerjakan fardu haji, itu dinamakan haji. Kalau kita ziarah Baitullah untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu, itu yang dinamakan sebagai umrah. Dia umrah ada perbezaan dengan haji. Okey, perbezaan yang pertama daripada segi hukum. Haji sepakat ulama tanpa ada khilaf mengatakan wajib. Sepakat ulama kata haji adalah wajib kepada mukallaf yang mempunyai kemampuan. Kalau mukallaf tidak mempunyai kemampuan, tidak wajib. Manakala ibadah umrah, ulama berbeza pandangan. Adakah wajib ataupun sunat? Ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan ibadah umrah tak wajib, ibadah umrah sunat. Pandangan mazhab Hanafi, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Maliki mengatakan umrah bukan wajib. Umrah hukum dia adalah sunat.
Namun pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Hanbali mengatakan umrah wajib. Jadi umrah sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Haji tak ada. Haji sepakat ulama mengatakan wajib. Manakala umrah, ulama berbeza pandangan adakah sunat ataupun wajib. Pandangan mazhab Syafi'i sama juga pandangan mazhab Hanbali bahawasanya sebagaimana haji wajib, begitu juga umrah. Okey. Jadi ni benda yang kita kena faham. Yang pertama daripada segi hukum ada perbezaan di antara haji dengan umrah. Yang keduanya daripada sudut waktu. Dia waktu ada perbezaan di antara haji dengan umrah. Waktu umrah sepanjang tahun. Kita nak pergi bila-bila masa boleh. Nak pergi hari ni, nak pergi esok, nak pergi lusa, nak pergi tulak boleh. Bila-bila masa. Haji dia ada waktu yang tertentu. Kita nak pergi esok, pakai nak buat haji esok, biar pergi buat haji esok. Boleh ke tak? Dah payah sangat. Nak tunggu tabung haji main 150 tahun. Pergi daftar 150 tahun. Dah lah kita hot tua dah. Yewi kita tu sampai ke 100 tahun, 200 tahun. Jadi giliran awak lebih kurang dalam 100 tahun. Pergi daftar pada tahun 2020. Tubik tau. Hampir tahun 3000 tau. Itu nak ingat Nak kayak lamanya tempoh. Jadi kalau kita tengok giliran kita tubik tu pakai dah hidup dah. Dah ni macam-macam sakit dah ni pun. Dah main tunggu 100 tahun, 10 tahun pun dah agak nak hidup dah kita. Baik. Jadi haji dia ada waktu dia. Dia tak boleh kita ya lambat sangat, payah sangat pergi daftar tabung haji pun payah nak tubik nama pakai esok lalu buat haji. Tak boleh. Sebab haji dia ada waktu dia. Umrah dia tidak ada waktu seperti mana haji. Umrah sepanjang tahun. Haji waktu dia bila wajib haji? Haji waktu dia apabila masuk bulan Syawal. Masuk jari raya bermula waktu haji. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita niat haji ketika tu baru jadi haji kita. Sebelum tu tak jadi. Itu perbezaan di antara haji dengan umrah. Yang ketiganya daripada sudut perbuatan. Umrah mudah je. Umrah yang pertama je berihram. Berihram ni niat. Ni rukun dia, ni rukun, kira rukun Yang pertamanya niat. Yang keduanya tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat cukur atau guting. Kalau orang puan guting, orang lelaki cukur atau guting. 4 ni je, mudah je. Tapi mudah, bilang 4 aja mudah lah. Tapi nak buat tu letih kau. Tawaf pun bukan dekat, jauh kau. Sa'i pun bukan dekat, jauh kau. Letih kau Cuma nak kebal benda 4 ni je. Tapi haji tau, haji banyak lagi. Haji rukun haji 5. Rukun haji. Yang pertamanya adalah ihram. Ihram sama Yang keduanya wukuf di padang Arafah. Mesti kena wukuf. Apa maksud wukuf? Kena berada di tempat tersebut, di padang Arafah pada waktu dia. Bila waktu dia? Apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah hingga subuh hari raya. Itu waktu dia. Biar kita ada di padang Arafah pada waktu tu, walaupun sekejap. Sebaik-baiknya sebahagian siang hari dengan sebahagian malam kita berada di situ. 2 rukun dia. Yang ketiganya adalah tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima guting ataupun cukur. Lepas tu ada pula wajib haji. Wajib haji ni bukan rukun haji. Kalau orang nak buat dosa tapi tetap sah haji dia. Benda bermalang di Muzdalifah. Lepas daripada kita wukuf di padang Arafah, maka masuk garis itu kita pun tolak ke Muzdalifah. Muzdalifah ni nama tepat macam pada Miding. Nama tepat gitu. Muzdalifah nama tepat. Tak payah ngapa pun apa kalau payah nak ingat kau. Nama tepat. Muzdalifah ni nama tepat. Okey, pergi Muzdalifah. Bermalang di situ, maksudnya biar tengah malang kita di situ walaupun sekejap. Lepas tu masuk dah setengah malang, separuh malang kita duduk situ sekejap, maka kita pakat tolak pergi pula ke Mina. Untuk benda untuk melontar. Melontar ni. Melontar ni adalah pekong anak batu besar-besar ni. Pekong. Isyarat aje bukan besar ni. Dah gerang sangat ke setan besar ni je pekong. Balik sama kau. Baik. Jadi cari besar-besar ni je. Kutik-kutik batu apa semua sekali di Muzdalifah. Dia kutik batu di Muzdalifah 70 hutik. Sebab kita melontar semua sekali 70 kali. 70 kali bawa pekong Okey. Jadi untuk melontar pada hari raya. Di mana? Di Mina. Hari raya kita melontar Jamratul Aqabah saja. Dia ada 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Hari raya 7 Jamratul Aqabah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu pergi tawaf. Tawaf kita cerita dah tak ni kan? Lepas tu lepas tawaf sa'i. Lepas sa'i cukur. Ataupun guting. Cukur Sayang dia rambut kau. Rambut boleh tumbuh mula. Kadang-kadang ada je orang kita ni tak cukur sebab dia sayang rambut. Biarlah nak buat mana.
Yang penting sah lah ibadat dia. Lepas daripada tu, lepas daripada selesai belaka tawaf, selesai maka malang. Hari ni hari raya kan, malang karang, malang raya kedua cakap kita, malang ke-11, 12, 13 mesti kena bermalang di Mina. 3 malang bermalang di Mina, wajib tau, wajib kena buat. Kalau tak buat dosa, kena bayar dang. Tapi kalau haji sah dah, haji sah. Sebab bukan rukun. Lepas tu esok kan raya kedua, kalau cakap kita melontar 3 jamrah. Jamratul ula 7 huti, wusta 7 huti, aqabah 7 huti. Jadi 21. Hari kedua sama juga. Ula, wusta, aqabah 7 huti, 21. Hari ketiga 21. Jadi 21, 21, 21 jadi 63. Campur dengan 7 hak yang kita melontar hari raya jadi 70. Tu kita bawa batu 70 huti tau. Dah berat bawa 70. Dah berat sebab suasana ni je. Bukan suasana ni. Suasana ni letih kau. Berat kau tu. Suasana ni lalu he. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu perbezaan yang ringkas di antara haji dengan umrah. Haji lain, umrah lain. Baik. Haji diwajibkan kepada kita, dan di antara cabang iman adalah mengerjakan haji. Dan pernah kita cerita dah sebelum daripada ni bahawasanya iman ada makna yang khusus dan ada makna yang umum. Iman dengan makna yang umum adalah benda kita membenarkan dengan hati, kita mengaku dengan lidah, dan kita melakukan dengan anggota kita. Ni panggil iman dengan makna yang umum. Adapun iman dengan makna yang khusus merujuk kepada kita membenarkan dengan hati kita. Jadi haji ni dia termasuk dalam cabang iman yang makna iman ni adalah makna yang umum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama daripada Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Taala mewajibkan kepada manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Jadi orang yang mampu wajib dia kena buat haji. Allah Taala bagi rezeki kepada kita di atas dunia berbeza. Ada orang mampu, ada orang tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu nak buat mana, niat ajalah, boleh pahala niat. Niat. Orang tidak mampu, biarlah kalau aku ada tengok orang tu pergi, niat. Kalau aku ada harta aku pergi. Hak yang niat tu boleh pahala lebih banyak daripada orang hak yang pergi pun tak tahu. Orang hak yang pergi mungkin ada riak dan seumpamanya. Bukan kita kata ada riak, mungkin. Kita kata mungkin. Dah orang dok pergi ni, niat dia tu nak buat haji, niat dia nak buat haji, dapat pahala situ pun tak tahu. Baik. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya orang tak sama. Kalau orang tu tidak mampu, maka tidak menjadi kewajipan kepada dia. Niat nak pergi dapat dah ganjaran pahala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Bukan, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Thumma bayyana dhalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Katabaha Allahu 'indahu lahu hasanatan kamilah. Maksudnya Allah Taala menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Taala jelaskan, sesiapa yang ada keinginan untuk melakukan satu kebaikan, tiba-tiba dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala tulis kebaikan itu di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Ada dah ganjaran pahala bagi dia ketika dia berniat untuk melakukan haji. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang mempunyai kemampuan. Orang yang mempunyai kemampuan, maka wajib dia kena pergi. Orang yang mempunyai kemampuan, wajib dia kena pergi. Jangan duk sayang ke duit. Tapi dia ni mahal. Mai 36,000 kalau pergi dengan travel kan. Kalau dengan tabung haji boleh tahan sikit. Tu pun nak potong dah, macam-macam nak potong dah tu pun. Kalau pergi dengan driver tak tahu 40,000, 36,000, bukan nang 36,000 rupiah. Kalau 36,000 rupiah, berapa boleh pergi. 36,000 ringgit 40,000 ringgit. Mai dok mikir, nak pergi haji ke nak bini seorang lagi. Jadi maksudnya Allah Rabbi bukan sikit banyak Tapi kena ingat, apabila kita membelanjakan duit kita, harta kita kepada jalan Allah, Allah Ta'ala akan ganti. Itu kita kena ingat. Allah Ta'ala akan ganti kalau sekiranya kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tu pun ada ujian pula. Nyebahang visa furoda, kena tahan tak sekarang di Sepadang, dah nak masuk. Kan tahun lepas kan ramai kan, kena atur mula, jeng pula situ. Macam-macam. Allah Rabbi ujian. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang nak cari pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi orang yang boleh pergi dia kena bersyukurlah.
Bukan semua orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semua orang mampu boleh pergi. Ada orang mampu tapi tak pergi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Min kulli fajjin 'amiq. Maksudnya, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Ni Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah daripada dia membina Kaabah, setelah daripada Allah Ta'ala perintah dia membina Kaabah, dia membina Kaabah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dia supaya seru manusia. Seru belaka, panggil, ajak, mari buat haji. Kata Nabi Ibrahim dalam riwayat menyebut, Nabi Ibrahim kata, macam mana aku nak seru sedangkan suara aku tidak sampai? Dan Nabi Ibrahim duduk Mekah, orang manusia duduk seluruh dunia. Nak sampai mana? Zaman kita tak apa, ada live zaman kita. Dulu mana ada? Nak cari mana live? Dulu. Jadi, nak buat mana? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim? Alaikal balagh, alaikal adhan wa alainal balagh. Kewajipan kepadamu adalah seru saja. Menjadi tanggungjawab kami menyampaikan seruanmu. Maka Nabi Ibrahim AS berdiri pada tempat yang tinggi. Dia pun seru, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kamu mengerjakan haji, maka hendaklah kamu mengerjakan haji. Maka kata ulama, setiap orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengerjakan haji, menyahut seruang Nabi Ibrahim, walaupun mereka itu masih lagi berada dalam sulbi-sulbi ayah mereka. Muslimin muslimat ni disebut di dalam oleh sebahagian daripada ulama tafsir, antaranya Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Tabari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki. Jalan kaki. Dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Macam-macam orang ada Mekah. Mari pakak mari nak mengerjakan haji. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrahmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara dalil daripada Al-Quranul Karim. Manakala dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Umar. Sahabat yang cukup kuat mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah dia pernah mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Maka ada tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, turun, berehat, berhenti. Selepas daripada kewafatan Rasulullah, di mana tempat yang Rasul berhenti ketika Rasul mengerjakan haji dulu, dia berhenti belaka. Dia berhenti belaka. Orang tanya, dah apa berhenti? Sebab dulu aku tengok Rasul berhenti sini. Siapa tahap tu? Siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, pernah Rasulullah khabar kepada dia lagu mana? Ni'mal abdu, ni'mal rajulu Abdullah idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Sebaik-baik lelaki yang paling baik adalah Abdullah, tapi dengan syarat kalau dia melakukan qiyamul lail. Maka kata Nafi', bekas hamba abdi kepada Abdullah bin Umar, fakana la yanamu illa qalila. Selepas daripada itu dia tidak tidur melainkan sikit. Kuat berjaga malam. Dia memang lelaki yang soleh, yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata lagu mana? Dalam As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bait. Maksudnya, Islam dibina di atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji di Baitullah. Ini di antara hadis yang menjadi sandaran bahawasanya haji termasuk dalam cabang iman. Seterusnya hadis Umar. Tadi anak dia Ibnu Umar, ni ayah dia pula. Ayah dia sahabat, anak dia juga sahabat.
Hadis Umar radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim, katanya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh jaa'a rajulun faqala ya Muhammad, mal Islam? Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tahujjal bait wa tahujjal baita." Bagi kita ditulis wa tahujjal baiti, itu salah. Salah kalau orang belajar nahwu dia tahulah al-baita maf'ulun bih bagi tahuj. Bapa baca al-baiti. Tak salah baca gitu orang. Baki. Wa tahujjal baita. Dia bagi penting dalam hadis supaya kita baca tepat sebagaimana hak yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahujjal baita wa ta'tamira wa taghtasila minal janabati wa tutimmal wudu'a wa tasuma ramadana. Qal fa in fa'altu fa ana muslim. Qala na'am. Qala sadaqta. Fa dzakara al-hadis. Maksudnya, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, kata Sayyidina Umar, kami duduk bersama dengan Rasul satu majlis. Rasul sentiasa duduk bersama dengan sahabat dia dalam satu majlis. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki lantas berkata, ada seorang lelaki yang mana dalam hadis ni tidak disebut secara terperinci sifat lelaki ini, tapi dalam riwayat yang lain menyebut bahawasanya lelaki ini adalah seorang yang muda. Syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'r. Pakaian dia putih sepu. Lepas tu rambut dia hitam legang, orang muda. Itu sifat lelaki ni. Lepas tu yang masalahnya, kata Sayyidina Umar, tidak ada seorang la ya'rifuhu minna ahad. Seorang di kalangan kami pun tidak mengetahui, tidak kenal dia. Tapi tidak ada padanya kesan perjalanan jauh. Pelik orang ni. Dia mari duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanyakan kepada Rasulullah beberapa soalan. Antara soalan yang ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu Islam? Baginda menjawab, iaitu kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah. Jadi antara rukun Islam adalah mengerjakan haji di Baitullah. Lepas tu berumrah, mandi junub, berumrah juga di antara rukun Islam dalam hadis ni. Dan mandi junub, apabila mu berjanabah, maka mu kena mandi ya junub. Kalau tidak berjanabah, buat benda mandi junubnya. Dia maksud dia janabah. Janabah ni apabila seorang tu berjunub. Dan nak tahu ni orang tu berjunub, dia terjadinya janabah salah satu daripada dua perkara. Terjadinya janabah dengan apabila berlaku salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya adalah apabila keluar mani. Tak kira lah keluar mani dengan sengaja ke tak sengaja ke. Keluar mani berjunub tu wajib mandi ya. Baik. Yang keduanya adalah apabila bersetubuh, memasukkan hasyafah ke dalam faraq, walaupun tidak keluar mani, maka terjadi janabah. Apabila terjadi janabah, maka wajib dia mandi. Baik. Seterusnya kata dia lagi, menyempurnakan wudu. Jadi sempurnakan wudu. Jadi ketika mu ambil wudu, mu kena sempurnakan wudu, mu kena ratakan air. Benda yang tepat basuh kena basuh, tepat sapu kena sapu. Jangan tepat basuh mu pergi sapu, tepat basuh mu pergi sapu, hak tu tak betul. Tapi kalau tepat sapu mu pergi basuh, tidak menjadi masalah. Itu kita kena ingat. Wudu dia ada rukun-rukun dia, bukan boleh kita buat ikut dam. Baik. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu berkata, jika aku lakukannya maka aku adalah orang Muslim. Baginda menjawab, ya. Dia berkata pula, kamu memang betul lah. Benda yang muka bawah ni memang betul lah ke lah. Jadi yang bertanya kepada Rasulullah ni sebenarnya adalah Malaikat Jibril, sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni. Sebab hadis ni panjang lagi. Kemudian Umar meneruskan hadis panjang lagi. Setengahnya diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jairun wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyya." Maksudnya, sesiapa yang tidak terhalang dengan sebab sakit. Sekarang ni dia mampu mengerjakan haji, tapi dia tidak pergi buat haji bukan kerana sakit. Kalau kerana sakit itu masalah lain. Bukan tak mau pergi, nak pergi sangat tapi sakit.
Tu nampak sihat oh. Bukan sakit sekarang ni. Ada juga jenis orang sakit naik kapal terbang. Oh, naik kapal terbang sakit ya. Sebab takut mati. Tegah kapal terbang naik oh. Oh, sakit lalu. Misalang kita kata. Okey, tak apalah sebab ada perkara yang menghalang. Ataupun ada hajat zahirah, hajat yang zahir. Ada keperluan yang zahir yang menghalang untuk dia pergi mengerjakan haji. Atau pemerintah yang zalim, bukan dia tak mau pergi haji, tapi pemerintah dakwi dia pergi haji. Lepas daripada hutang PTPTN dak bayar, jadi dak dia nak keluar negara dia. Sebagai contoh. Sebagai contoh saja, kalau berlaku sungguh nak buat mana. Baik. Jadi maka kata Sayyidina Umar pula berkata Rasulullah, maka matilah dalam keadaan dia kehendaki sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Jadi orang ni dia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji. Dia kemampuan di zaman kita sihat tubuh badan, lepas tu ada duit. Ada duit. Kalau dulu kenderaan, sebab orang Arab pakai kenderaan je. Naik unta apa semua sekali. Kita nak beli kenderaan mana, takkan nak beli kapal terbang. Boleh pergi dengan kereta lah. Tu pun berapa bulan nak ke Sapar. Sapar sana tu dah boleh balik dah kereta, kena balik kapal terbang kau jeng habis kereta kali yang. Jadi kita kata ada duit lah. Ada duit untuk visa. Lepas tu tempat kita nak duduk sana, nak tinggalkan anak bini, untuk beli tiket kapal terbang. Pendek kata duit lah. Okey, zaman kita. Dia ni ada belaka. Tubuh sihat. PT pun ada. Lepas tu dia tak pergi. Sebab dia tak pergi? Ada uzur syar'i ke tak? Kalau tak ada uzur syar'i, dalam hadis ni, sebut lagu mana? Falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Hendaklah dia mati. Dia nak mati dalam keadaan agama Yahudi pun tak apa, ataupun agama Nasrani pun tak apa. Oh, sahabat hak lagu tu. Oh, teruk sangat tau. Orang yang mempunyai kemampuan tapi tidak mengerjakan haji. Yang pertama sekali kita kena faham, kita kena sebut juga bahawasanya hadis ini bukan hadis sahih. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Baik. Jadi hadis ini bukanlah hadis sahih daripada perkataan Rasulullah. Namun di sana ada riwayat yang sahih daripada perkataan Sayyidina Umar, bukan perkataan Rasulullah. Jadi ada riwayat yang sahih menyatakan ini perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia menyatakan bahawasanya orang yang mempunyai kemampuan tiba-tiba tidak ada uzur syar'i, dia tak pergi haji juga, tak ada uzur syar'i, tapi dia tidak pergi buat haji, maka dia saat itu sepatut kena mati dalam agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Oh, teruk benar Sayyidina Umawi. Bakal benar. Baik. Adakah bermaksud Sayyidina Umar menghukum kufur bagi orang yang mampu mengerjakan haji tapi dia tidak pergi mengerjakan haji? Bukan maksud lagu tu. Dan maksud dia daripada perkataan Sayyidina Umar, maksud dia gini. Maksudnya adalah orang yang tidak buat haji adalah puak Yahudi dengan puak Nasara. Puak Kristian dah buat haji. Dia orang Arab musyrikin dia buat haji. Puak musyrikin walaupun dia tidak memeluk Islam tetap dia buat haji. Tapi puak Yahudi dah buat haji. Puak Nasara dah buat haji. Jadi mung mampu tapi mu dah buat haji macam puak Kristian dengan puak Yahudi dah lah. Sama lah dengan puak nu. Tapi bukanlah maksudnya dia saat itu terkeluar daripada agama Islam. Itu kita kena faham. Orang yang tidak mengerjakan haji, kalau dia mampu, selama mana dia tidak menolak kewajipan haji, dia tidak engkar kewajipan haji, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Tapi kalau dia engkar kewajipan haji, benda kau tak wajib-wajib kata dia, maka terkeluar daripada agama Islam. Sebab dia telah engkar benda yang wajib yang disepakati oleh ulama. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, kewajipan haji ini adalah wajib ala tarakhi, bukan wajib ala al-fawr. Maksud dia wajib ala tarakhi, wajib secara berlambatan, bukan wajib segera. Okey, katakanlah kita mempunyai kesihatan pada hari ini. Lepas tu kita cukup duit dah. Adakah kita kena pergi daftar lalu untuk mengerjakan hal wajib, pergi kena pergi daftar lalu ataupun tidak? Di sini ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan wajib kena pergi daftar lalu. Tak boleh lak-lak, kena pergi daftar lalu. Pergi kena daftar tabung haji, biar 150 tahun pun. Pergi daftar dulu. Sampai masa dia boleh buat permohonan lah. Minta awal lagi awal, khabar macam-macam lah. Khabar awak alasan, tak boleh tahun ni, minta tahun depan pula. Buat permohonan tahun depan pula, tak boleh tahun depan pula, buat sama. Biar dia letih baca hak kita tu. Atau boleh biar 100 keping setahun. Biar letih.
Contohlah kita katakan. Baik. Jadi apabila ada dah kemampuan, wajib segera didaftar lalu. Atau mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Mazhab Imam Syafi'i dah wajib alat tarakhi. Maksud nak alat tarakhi, yang penting apabila kita mampu, kita kena niat untuk buat haji. Tak tahun ni pun tahun depan, tak tahun depan pun tahun depan tu. Ya, tahun depan daftar. Boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebaik-baiknya apabila mampu, didaftar lalu. Kalau sekiranya mampu. Hak tu hak yang paling baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya cabang iman yang ke-26. Jihad. Jadi antara cabang iman adalah berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Maksudnya, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim." Mereka itu berjuang pada jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah." Perangilah orang kafir musyrikin yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan yang ada padamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'alal qital." Wahai nabi, galakkan orang yang beriman itu untuk berperang. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cabang iman adalah berjihad. Yang dimaksud berjihad di sini adalah berjihad menentang musyrikin untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Itu untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan berjihad di sini. Berjihad di sini adalah menentang orang kafir untuk kita meninggikan kalimah la ilaha illallah. Walaupun terpaksa kita kena korbankan nyawa kita. Dan hak yang paling besar, yang paling mulia adalah seorang hamba sanggup mengorbankan nyawa dia demi untuk memastikan tingginya kalimah la ilaha illallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qazwini dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi didatangkan 4 ayat daripada Al-Quranul Karim yang menjadi sandaran, yang menjadi dalil bahawasanya berjihad termasuk di dalam cabang iman. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya adalah wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka itu berjuang berjihad pada jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ketika mana seseorang berjuang di jalan Allah untuk meninggi agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggi kalimah tauhid, maka di sana ada golongan yang mencela. Ada golongan yang mencela daripada pihak lawan dan ada juga pihak kawan yang mencela perbuatan tersebut. Golongan ni sedikit pun dia tidak herau celaan orang yang mencela. Yang penting dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Maksudnya, perangilah orang kafir musyrikin yang berdekatan dengan kamu. Kita jangan faham zahir ayat ni, kena tengok pula ayat-ayat lain. Paroklah. Jadi, mu kena perangi kafir musyrikin yang berdekatan dengan kamu. Kita pun pusing, kat mana kafir musyrikin yang dekat-dekat dengan kita kat gini. Cari golok pakai sikit seorang. Nanti dulu, jangan gaduh. Jadi, kita kena tengok orang kafir musyrikin, ataupun bahasa lembut sikit, non-muslim. Lembut sikit lah, non-muslim. Untuk berlembut dengan dia, tapi dia tidak berlembut pun dengan kita. Jadi kita semua kena berlembut dengan dia. Dia tak boleh berlembut dengan kita, buat macam-macam. Lambat ada peluang je. Baik. Jadi kita kena ingat orang kafir terbahagi kepada beberapa kumpulan. Ada kafir yang dikenali dengan kafir zimmi. Ada kafir yang dikenali dengan kafir harbi. Ada kafir yang dikenali sebagai kafir mu'amman ataupun musta'man. Ada kafir yang dikenali dengan kafir mu'ahad. Hukum dia berbeza. Okey. Yang pertama sekali adalah kafir zimmi.
Kafir zimmi adalah kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dia duduk, dia berada di bawah pemerintah Islam dan dia sanggup mengikut apa ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Islam. Itu adalah kafir zimmi. Yang keduanya kafir harbi. Perkataan harbiyun adalah kafir yang dinisbahkan kepada peperangan. Sedang berlaku peperangan di antara dia dengan orang Islam. Itu kafir harbi. Jadi dia perang dengan kita, kita perang dengan dia, tu kafir harbi. Kafir yang kita kena perang adalah kafir harbi. Dua. Yang ketiganya dipanggil kafir mu'amman ataupun musta'man, kafir yang diberi keamanan. Dia asal kafir harbi, tapi dia minta keamanan daripada orang kita. Orang kita bagi keamanan. Orang kita tu siapa? Tak kira siapa-siapa pun. Apabila ada orang Islam bagi keamanan kepada seorang daripada kafir harbi, maka wajib kepada orang Islam yang lain bagi keamanan kepada dia. Tidak boleh buat khianat ke dia. Okey, boleh faham kan? Sebagai contoh, kita buat contoh lah, takut tak faham molek. Jadi sekarang ni perang perang di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kena kepung. Contoh, dak cakap nak buat, dia tak mau tubik sekarang. Kita kena buat dia. Okey, siapa serah diri, maka dia dapat keamanan. Dia pun serah diri. Tadi dia bunuh orang kita 8 orang lah, contoh. Apabila dia serah diri, maka wajib kita kena bagi keamanan kepada dia. Sebab orang Islam tidak memungkiri janji. Orang Islam tidak khianat janji. Tu kita kena ingat. Walaupun orang tu buat jahat kepada kita, tapi apabila kita telah berjanji untuk bagi keamanan kepada dia, dia terima, maka wajib kita kena bagi keamanan. Tu dipanggil dia kafir mu'amman. Tak boleh kita buat ikut dang dia. Yang keempatnya, nama dia kafir mu'ahad, yang ada perjanjian. Dia, negara dia negara Islam, untuk tidak berlaku peperangan dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah dulu, musyrikin Mekah pada asalnya adalah kafir harbi. Berlaku semua peperangan di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Peperangan Badarnya, peperangan Uhudnya, peperangan Ahzabnya, macam-macam peperangan. Maka pada tahun Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada perjanjian di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah bahawa tidak berlaku peperangan di antara musyrikin Mekah dengan Rasulullah selama 10 tahun. Maka musyrikin Mekah yang pada asalnya kafir harbi telah bertukar menjadi kafir mu'ahad, kafir yang telah berjanji dengan pemerintah Islam untuk tidak berlaku peperangan dalam tempoh yang tertentu. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mu'amman, hak tu tidak boleh kita buat nyanyi ke dia. Kita kena buat baik kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Dan Allah Taala amat suka kepada orang yang bersikap adil. Jadi kalau dia saat ni tu buat baik kepada kita, dia tidak menghalau kita, tidak memerangi kita, maka boleh kita buat baik. Allah Ta'ala tidak larang. Dan tidak boleh kita menzalimi mereka. Tapi Allah Ta'ala larang kepada orang kafir yang buat jahat kepada kita, memerangi kita secara terang-terang. Dia menghalau kita daripada kampung halaman untuk kita berbuat baik kepada dia. Allah Ta'ala larang. Hukum kita berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kita dan memerangi agama kita adalah haram. Tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang tanya dah, kafir di tempat kita, kafir dia. Dia tanya kafir dia, kafir di tempat kita. Tengoklah. Dia memerangi kita ke tak? Tak memerangi kita. Baik ke kita? Bukan kafir harbi. Dia memerangi kita, kafir harbi. Gitu. Dah ada tak hak yang memerangi kita? Tak ada siapa kebunuh kan? Kalau ada siapa kebunuh, kafir harbi lah. Kalau ada siapa kebunuh, dah boleh tak kita guna istilah baru, kafir harbi sistem demokrasi? Boleh? Tapi janganlah siapa kat parang huru-hara negara kat lagi. Maksudnya kita jatuhkan dia dalam pilihan raya. Okey, boleh faham kan? Ke penyokong di IP gambar dalam ni? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita kata kafir harbi ni sebuah sistem demokrasi. Jadi wajib kita kena perangi dia, bukan perangi dengan senjata. Maksudnya kita jatuhkan dia dalam pilihan raya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat
Ya ayuhan nabi yuharridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan, Abu Hurairah kata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala al-iman billahi wa rasulih. Faqila thumma madha? Qal al-jihadu fi sabilillah. Qil thumma madha? Qal hajjun mabrur. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, manakah amalan yang paling utama? Amalan benda yang paling utama? Sahabat mari tanya Rasulullah tentang amalan yang paling utama. Baginda menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada amalan yang paling utama berbanding dengan amalan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang diberi iman kepada dia, maka dia diberi segala-galanya. Kerana dengan iman, dia akan mendapat kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Kemudian baginda ditanya lagi, selepas itu apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah setelah daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baginda ditanya lagi, lalu apa pula? Baginda menjawab, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannaw liqa'a al-adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Maksudnya, jangan mengharapkan bertemu dengan musuh. Jangan kita nak perang semua ni. Semangat orang muda jangan mengharapkan bertemu dengan musuh, dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Tetapi kena ingat, apabila kamu bertemu dengan mereka, sabarlah. Mu kena tabah, mu kena sabar, dan mu kena tahu bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Syurga berada di bawah bayangan pedang. Kan pedang kung. Syurga ada situ Ada situ sungguh ke? Ni cakap kiasan je, cari memang nak jumpa jangan pakai zahir gitu. Dia cari sungguh. Tengok orang perang, dia cari duk mana syurga. Dia maksudnya adalah syurga berada di bawah bayangan pedang. Maksudnya kalau orang yang mati dalam medan perang tersebut, maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat, syurga berada di situ. Mu jangan tak lari. Dan di antara dosa yang besar adalah seseorang itu lari daripada medan perang. Ketika mana tidak ada uzur syar'i, dia lari daripada medan perang. Kalau orang kafir terlalu ramah, itu lain. Maksudnya, kalau dia sekali ganda dengan kita, tak boleh lari lagi. Kalau sekali ganda dengan kita. Sebab Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada orang beriman. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada orang Islam. Cuba baca sejarah peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'i. Boleh dikatakan orang-orang Islam tidak mempunyai kekuatan tentera berbanding seperti mana kekuatan tentera orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu taala bagi Allah Taala silap. Orang Islam tidak memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh orang kafir. Tetapi orang Islam mempunyai keyakinan hati, pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak peperangan. Jadi kalau sekiranya mung berhadapan dengan musuh, maka mung kena sabar, mung kena tabah, mung kena ingat bahawasanya syurga berada di bawah bayangan pedang. Di zaman dulu pedang. Kalau zaman kita ni di bawah benda, di bawah ni peluru-peluru. Situlah syurga di bawah peluru. Baik. Silap sikit mati. Silap sikit mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-27 adalah murabatah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Murabatah ni makna dia murabatah. Murabatah ni adalah berkawal di sempadan negara umat Islam daripada serangan musuh dari luar. Tentera yang berkawal pula disebut sebagai murabit. Dia apabila negara Islam berperang dengan sebuah negara kafir, maka mesti kena letak tentera pada sempadan untuk mengelak daripada tentera kafir masuk ke dalam negara Islam. Maka menjaga sempadan saat ni, menjaga di tempat di ruang yang musuh boleh masuk ke dalam negara Islam, hak tu dinamakan sebagai murabatah.
Golongan-golongan yang menjaga tempat tersebut dinamakan sebagai golongan murabitin ataupun murabitun. Ada ganjaran yang cukup besar bagi orang yang berada di situ. Sebab panah mula-mula kena dia lah. Dah kena orang dalam dulu, kena dia mula-mula. Tempat yang paling bahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatlah kesabaran kamu, dan bersedialah dan serta bertawakallah kepada Allah. Dia rabitu ni dengan makna murabatah. Namun kena bersedia menjaga sempadan. Hadis katanya hadis Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu an dalam sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat sehari di jalan Allah, menjaga sempadan sehari je, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Besarnya ganjaran pahala. Tempat tungkak milik salah seorang daripada kamu di syurga. Kan kita ada tukak, orang ni je dah pakai tukak. Orang dulu kan pakai tukak kan. Biasanya tua-tua sikit pakai tukak. Tapi orang kita kat tua-tua pun pakai agak tukak sebab rasa muda belaka. Tapi sebenarnya bukanlah wajib pakai tukak. Nak kabarnya tukak. Ada kan tukak. Jadi di rumah kita ada tempat yang kita sakut tukak. Tempat sakut tukak di dalam syurga lebih baik daripada dunia dan segala yang berada di atasnya. Tempat tukak tu dah. Dah kalau tempat lain, bilik air tempat makan, tak tahulah. Hebat lagu mana. Okey. Murabatah dikira termasuk daripada jihad dan berperang. Sama seperti iktikaf di dalam masjid yang dikira sebagai solat. Kita beriktikaf dalam masjid dikirakan sebagai solat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada hadis, orang yang duduk dalam masjid kerana menanti sembahyang, ia pada hukum sembahyang. Maksudnya dia dapat ganjaran pahala sembahyang. Orang yang jaga sempadan, bukan berperang, jaga sempadan, dia dapat ganjaran berperang. Itu maksud dia. Kerana murabit, orang yang menjaga sempadan sentiasa berjaga menghadapi musuh seperti keadaan bersiap sedia untuk memeranginya. Okey, kita rasa sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa balik pada bulan-bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.